Halo, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Video kali ini saya nak buat comparison antara Proton Saga Standard dan Proton Iris Standard. Dua model ni adalah model paling rendah dalam barisan Proton untuk yang versi automatik lah. Kalau nak rendah lagi, nak paling murah lagi, kena beli manual. So, dua-dua spek ni ada yang manual, tapi yang kita ada dekat sini adalah versi automatik. Okey, harga kedua-dua model ni bawah 40,000. Ni harga 35,800, yang tu 39,700. Harga on the road belum insurans. So dengan harga macam ni, adakah baik beli Saga atau baik beli Iris? Kalau dari segi harga jualan, Saga menang lah sebab dia lebih murah daripada Iris walaupun enjin dua-dua 1.3. Dan yang ini menggunakan 4-speed auto yang kita tahu kebanyakan orang prefer konvensional automatik sebab dia tak banyak ragam dan mudah nak maintain. Tapi sebab dia guna 4-speed, dia kurang menjimatkan untuk kegunaan high speed ataupun dari segi penjimatan minyak. Kalau kita banyak guna naik bukit ataupun banyak guna bawa orang, dia minyak mungkin kuat sikit lah. CVT kelebihan dia sebab dia virtual ratio, dia infinite ratio, dia optimize engine power dan juga dia improve penjimatan minyak sebenarnya, walaupun kita mungkin tak nampak sebab figure-figure tu dia tak memberi yang kita baca dalam brochure itu bukan bacaan sebenar lah, sebab itu hanya bacaan dalam testing. Bacaan sebenar bergantung pada cara pemanduan, tapi personally saya prefer CVT sebab dia lebih optimize untuk engine power. Dia lebih efisien dari segi engine power dan dari segi penggunaan minyak. Tapi overall secara armnya dua-dua ni penggunaan minyak lebih kurang sama lah. Cuma Iris ni saya rasa kelebihan dia sebab dia adalah kereta yang menggunakan chassis yang lebih baru, dia lebih keras. So dari segi safety dia lebih baik daripada Saga. Saga ni platform dia dah digunakan sejak daripada Proton Savvy. So Saga yang ni dia guna platform yang sama dengan Savvy. Yang Savvy keluar tahun 2005-2006. So platform dia dah terlalu lama. So dia kurang dari segi situlah. Okey. Beza harga lebih kurang 4,000 Saga Standard, Iris Standard. Apa yang kurang dengan harga 4,000? Saga Standard dia tak ada parking sensor depan. Walaupun dia ada tapak dekat bumper situ, ternampak tu. Ni ada tapak untuk parking sensor, tapi untuk Saga Standard dia tak pasang lah. Iris dia ada parking sensor depan. So kelebihan dekat Iris, walaupun Standard dia dah ada parking sensor depan. Lain-lain beza harga 4,000 tu yang kita boleh nampak dari luaran adalah, kalau kita perasan Iris Standard side mirror dengan door handle dah warna body color. Tapi untuk Saga side mirror dengan door handle dia tak cat lah. Dia pakai warna asal plastik warna hitam. So walau apa saja color kita beli, dia punya side mirror dengan door handle tetap warna hitam. Dan untuk Iris dia dah start pakai shark fin. So radio dah pakai shark fin lah. Saga Standard masih lagi guna bisting antenna, tapi bisting antenna kita tak pasang sebab kereta dalam showroom yang ni kita belum prepare lagi. So shark fin antenna ni kita belum pasang lagi lah. Lagipun antenna ni banyak sangat orang rembat walaupun yang kereta dekat yard. So kita tak nak pasang awal-awal. Untuk rim, dua-dua menggunakan rim 14 inci. Cuma untuk Saga dan Iris design rim tak sama lah. Tapi rim ni pun boleh masuk kat sini sebab dia punya PCD dah sama. Apa lagi kita nak compare? Okey, sebab Saga ni adalah model sedan. Kita banyak jalan sebab ini betul-betul walk-around untuk dua kereta. Saga adalah model sedan, manakala Iris adalah hatchback. So walaupun dia lebih murah, tapi sebab dia adalah sedan, kelebihan dia adalah saiz bonnet yang sedikit besar. Manakala untuk Iris sebab dia hatchback, saiz bonnet dia adalah sedikit kecil. Tapi walaupun dia bonnet kecil, kelebihan dia sebab dia adalah hatchback, dia buka lebih besar dan untuk loading unloading barang sebenarnya lebih senang dengan kereta hatchback. Dan seat belakang ni juga boleh lipat 60-40, dia boleh lipat separuh-separuh. So kita boleh letak passenger dekat belakang dan kita masih boleh bawa barang panjang dekat belakang. So itu kelebihan hatchback, walaupun dengan saiz dia yang sedikit kecil bila seat tegak, tapi bila kita nak bawa barang lebih besar, kita boleh baringkan seat separuh dan kita boleh gunakan ruang belakang ni untuk bawa barang dan juga bawa passenger. Dan sebab bukaan dia besar, kereta ni boleh bawa barang besar, contohnya peti ais atau mesin basuh. Berbeza dengan Saga,
Dan Saga pula dia tak ada bonnet latch dekat belakang, so kena buka daripada belah driver. Okey, bonnet dia besar memang. Kita nampak memang besar bonnet dia, so banyak barang boleh letak. Tapi sebab body sedan ni dia ada beam kat situ, ada besi, so barang besar macam pensil basuh atau peti ais tak boleh muat dalam ni. Kita boleh bawa barang untuk kargo ataupun beg, ataupun macam kita nak bawa barang-barang family, yang sedan ni memang boleh pakai lah sebab dia besar. Dan cuma satunya yang kekurangan untuk Saga ni, dia gunakan hinges jenis macam ni, yang saya ada buat detail video tentang hinges bonnet kereta sedan. Yang ni menggunakan gooseneck hinges dan menggunakan spring. So benda ni bila tutup dia akan makan space kat dalam. So kalau kita ada letak beg kat situ, beg kita akan kena kepet lah dengan benda ni. Dan untuk Saga ni walaupun seat di belakang boleh baring, tapi dia baring satu keping, satu set baring. Kalau macam kita nak bawa barang panjang, belakang ni tak boleh letak orang untuk duduk. So kalau nak bawa barang, memang bawa orang boleh letak barang aje lah. Tak boleh ada passenger kat belakang. Kita boleh bawa passenger dekat depan je. Iris kita still boleh letak orang kat belakang walaupun bawa barang besar. Itu antara beza yang saya boleh kongsi untuk Iris dan Persona Standard. Untuk dalam pula macam mana? Kita tengok dalam Proton Saga. Okey, dalam Proton Saga seat dia fabric juga dan steering tak ada apa-apa button. Steering ni adalah design lama daripada Ezora sehingga ke Suprema S, dan dia gunakan design ni dekat Saga yang baru ni lah. Untuk power window, Saga semua dah power window, tapi dia tak ada automatic function. So semua ni kena tekan, tarik kalau nak buka tutup lah. Dia tak ada auto down atau auto up. Semua pun power manual saja. Dan side mirror dia boleh adjust angle, tapi tak boleh power lipat lah. Dan dashboard dia adalah dashboard yang diubah suai daripada dashboard Saga FLX. Untuk radio model standard dia guna radio biasa tapi design macam floating. Dan ini adalah kelemahan Saga yang saya ada kongsikan dalam satu video saya yang sebelum ini, iaitu aircon dia manual tapi dia tak ada adjustment untuk airflow. Dia hanya boleh airflow dekat corong aircon dashboard saja, dia tak boleh adjust angin daripada kaki ataupun daripada depan sana. So ini kekurangan pada Saga, yang semua model Saga pun ada. Dan satu lagi yang Saga ni kekurangan dia tak ada traction control. Dan sebab dia gunakan gearbox automatic 4-speed, dia ada, kita panggil ni adalah S mode. S mode ni sebenarnya adalah overdrive off, iaitu kalau kita pergi dekat S ni, gear 4-speed ni akan hanya lock sehingga gear 3, dia akan disengage gear 4 iaitu overdrive gear. So bila kita bawa kereta pakai dekat S mode ni, kita akan hanya maksimum sampai gear 3 saja. So basically ini sebenarnya adalah overdrive off. Untuk kereta-kereta lama macam Perdana V6, Wira, Saga, Iswara, dia sama function macam kita off overdrive lah. Tapi kelebihan Saga pula, dia punya cabin light dia guna LED. Khususnya untuk model yang auto ni, dia guna cabin light LED. So yang ni ada sedikit kelebihan lah untuk Saga berbanding dengan Iris. Dan untuk dia punya cermin sun visor, dia dah ada cermin untuk belah driver dan juga ada ticket holder. Kita tengok dalam Iris pula. Untuk Iris standard, dia ada sedikit kelebihan dekat power window ni. Dia belah driver dia ada auto down, so kita ada dua step tekan ni, dia tingkap akan automatic turun lah. Tapi dia tak ada auto up. Auto up hanya Iris 1.3 AZ dan ke atas saja. Dan untuk seat, dia design seat semi bucket, so seat dia lebih sedap duduk. Dan steering pun design dia beza, tapi dia tetap ada tak ada sebarang button lah. Dan model Iris ni dia konsep dia sporty. So dia punya headlining warna hitam.
Cumanya dia kekurangan dengan berbanding Saga, dia punya cabin light bukan LED lah. Cabin light biasa. Lampu mentol biasa. Dia mentol warna kuning. Dan radio dia design interface sama, cuma dia bukan konsep floating, dia built-in 2 DIN size. Tapi sebabkan macam saya cakap tadi, Iris dia ada parking sensor depan, so dia ada button untuk on off parking sensor depan. Dan dia ada traction control, so ini kelebihan dari segi safety lah untuk Iris. Dan aircon dia adalah manual aircon, tapi dia complete lah. Dia ada airflow untuk kaki dan juga defrost cermin depan belakang. Dan aircon dia design knob macam ni lah. Untuk gearbox, sebab dia pakai CVT, dia bukan pakai S mode, dia pakai low gear mode ataupun low range mode. Ini untuk kegunaan bila kita nak daki bukit atau turun bukit, kita boleh gunakan L mode ni lah. Dan design tombol gear dia ada finishing sikit dekat sini. Kalau macam Saga ni dia warna plastik hitam atau kelabu gelap, yang ni dia warna macam dark chrome lah. So dia nampak mewah sikit. Untuk meter, design dua-dua model sama. Dan untuk Iris, dia tak macam Saga, dia tak ada cermin untuk belah driver. So ni kekurangan lah. So ada dua kekurangan untuk Iris berbanding Saga. Dia tak ada cermin untuk belah driver dekat sun visor ni, dan lampu kabin dia bukan LED lah. Sorry, gambar agak goyang sikit sebab gimbal saya ada buat hal sikit hari ni. Ni adalah comparison antara Saga standard dengan Iris standard. So kalau ada yang berminat nak beli Iris atau Saga standard, kita ada ready stock dua-dua unit ni, boleh contact saya. Link WhatsApp dalam description. Dan jangan lupa follow saya di social media. Boleh tekan link di dalam description. Untuk apa-apa pertanyaan tentang harga atau promosi atau apa-apa soalan yang berkaitan dengan pembelian kereta Proton, boleh contact saya juga. Dan sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.